Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih memberikan kita kesempatan ini untuk berbuat amal saleh. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, masa yang Allah beri kepada kita adalah suatu perkara nikmat yang besar daripada Allah. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah nyatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, manusia ini dalam kerugian. Kita dirugikan dengan kehidupan kita. Sehingga kan kita tidak sedar masa ini berjalan, kita sedang berada pada zaman yang terlalu akhir. Sehingga kan hidup kita hari ini, kita rasa masa kita tak cukup. Dan Nabi bagi tahu dekat kita perkara itu 1400 tahun yang dulu. Akan sampai satu zaman nanti apabila dunia ni Allah akan hancurkan. Dunia ni sudah sampai masa dia. Dunia ni Allah akan musnahkan. Masa itu Nabi kata bila hampir saat itu, setahun kita akan rasa macam sebulan. Sebulan kita akan rasa macam seminggu. Seminggu kita akan rasa macam sehari. Sehari ini macam percikan api, Nabi kata. Masa itu terlalu singkat untuk kita. Kita macam tak boleh nak buat apa dengan hari dan masa yang ada. Tidak seperti mana 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Masa itu bagi kita panjang. Tapi lah kita rasa kita macam tak dan nak buat apa. Jika kita tak dan nak buat urusan dunia, tak apa. Masalahnya kita tak dan nak buat urusan akhirat. Jika kita tak dan nak buat urusan dunia, tak apa. Sebab dunia ni kita nak tinggalkan. Kita mau, kita tak mau, kita percaya, kita tak percaya, kita akan tinggalkan dunia. Tapi kita tak dan nak buat urusan akhirat kita. Kita tak dan nak buat amal soleh kita. Dan yang pastinya kita akan balik ke sana.
Kita suka, kita tak suka, kita percaya, kita tak percaya, kita sedia, kita tak sedia. Saya dan tuan-tuan pasti balik. Di Pulau Pinang ni, boleh kata tiap-tiap masjid adanya tanah perkuburan. Tiap-tiap kali kita main masjid, maka kita diingatkan, inilah tempat aku suatu hari nanti. Tiap-tiap hari, tiap-tiap kali kita masuk dalam masjid, kita akan lalu. Kita akan lalu di mana tempat kita besok akan ada bersama-sama dengan mereka. Tempat yang kita lupa setiap hari. Yang satu hari aku akan sama dengan kalian. Aku akan duduk satu tempat dengan hampa. Masalah kita tak ada nak buat apa. Kita tak boleh nak kumpul amal salah. Sebab itu, jangan kita ini jadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Dunia kita tak ada apa-apa. Akhirat pun kita tak ada apa-apa. Walaupun kita tahu dunia ini tempat kita untuk kumpul amal salah. Supaya kita duduk besok bersama dengan mereka di alam barzakh. Kita kaya, kita senang. Kita tak susah, kita tak minta tolong orang. Kita dalam keadaan yang diceritakan kepada kita saat satu masa besok kita akan ditinggalkan berseorangan. Sunyi pada tempat yang gelap. Tak ada siapa mau kita. Saat itu kita takkan boleh berbuat amal salah. Kita tak boleh semayang dah. Orang main hantar kita dengan semayang. Orang semayang kan kita. Sebab kita tak boleh semayang. Orang hantar jenazah kita dengan salat. Kita dah tak boleh baca Quran. Orang bacakan untuk kita. Itu pun tak lama tuan-tuan. Hari kita mati saja orang duk baca Yasin, orang baca Quran. Sebulan orang lupa lah kita. Setahun orang lupa lah kita. 5 tahun orang lupa kita. Kawan yang duk rapat dengan kita pun dia tak akan ingat kita. Kawan yang rapat dengan kita masa kita hidup, sama-sama berjalan minum kopi dengan kita, dia pun tak boleh tolong kita. Dia pun tak boleh bagi Fatihah kat kita. Dia pun tak boleh bagi Quran kat kita. Dia pun tak ingat kat kita. Dia pun tak peduli kat kita. Masa itulah baru kita sedar. Baru kita tahu, baru kita faham bahawa betapa ruginya aku. Allah bagi aku hidup dalam dunia ni, aku tak mampu buat apa-apa. Allah bagi aku hidup dalam dunia ini, aku tak mampu untuk aku menjadi hamba yang berjaya di akhirat. Inilah besok yang kita akan kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, farji'na na'mal salihah. Pagi tadi kita baca tentang ayat ni. Tiap-tiap minggu Allah peringat kat kita. Imam baca sebelum sujud sejadah. Farji'na na'mal salihah. Farji'na na'mal salihah. Inna muqinun. Ya Allah, boleh tak kembalikan kami balik, hidup balik dalam dunia ni? Allah tanya kat kita, nak buat apa? Aku bagi yang umur 60 tahun, nak buat apa? Aku bagi yang umur 70 tahun, nak buat apa? Aku bagi yang umur 80 tahun, nak buat apa? Buat apa? Allah tanya. Kita kata, tolonglah bagi aku peluang kedua. Farji'na. Kita abad dengan Allah, na'mal salihah, aku nak buat baik, boleh tak? Aku tak mau dah hidup macam dulu lagi. Aku duduk berehat, aku duduk sembang, aku duduk buat urusan dunia yang tak sampaikan menjadi sebab aku boleh dapat masuk syurga kau. Allah kata tak ada dah. Lalu kita kata apa? Inna muqinun. Kami dah percaya, ya Allah.
Kami dah percaya dah. Kami dah percaya dah yang akhirat itu benar, kubur itu benar, mahsyar itu benar, titian sirat itu benar, neraka itu benar. Pasal apa? Pasal ayat sebelumnya Allah beritahu kat kita. Rabbana absarna, Tuhan kami dah tengok dah orang kena azab. Kami dah nampak dah. Wa sami'na, kami dah dengar dah orang minta tolong. Tuan-tuan, jikalah kita ni diangkat hijab telinga kita, nescaya kita akan dengar orang yang berada di alam barzah ini tiap-tiap hari minta tolong dengan kita. Jikalah Allah buka pendengaran kita, nescaya kita akan dengar betapa susahnya mereka yang telah berada di alam barzah. Jika Allah buka pendengaran kita, nescaya kita akan pengsan apabila kita lalu di tanah perkuburan. Kerana ini yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak kala ia lalu di tanah perkuburan, Sayyidina Abu Bakar berhenti, tuan-tuan. Lalu menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, pasal apa hang teriak? Pasal apa hang menangis? Dia kata, apa yang Nabi kata kat aku tu betul, dia kata. Nabi kata, masa Nabi hidup dulu, Nabi kata tempat ni lah tempat paling susah, Nabi kata. Nabi kata, kubur ini tempatnya paling susah. Tak kala itu tidak ada siapa yang akan membantu dan mempedulikan kita. Tak ada siapa yang akan menghiraukan kita. Tidak ada siapa yang akan membantu kita tatkala kita sampai di alamil barzakh. Tuan-tuan, hari ini saya hidup, tuan-tuan hidup, masih ada masa lagi. Hari ini Allah bagi saya hidup dan tuan-tuan hidup. Kalau kita tengok, lah angka kematian ini terlalu tinggi setiap bulan. Kita dengar berita kematian ini kerap, tak macam dulu. Dulu nak dengar orang mati dalam satu kampung setahun sekali, tuan-tuan. Lah sebulan sampai 2 orang, 3 orang. Tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Maknanya apa yang Nabi kata, umat aku akhir zaman, umur dia tak panjang. Maka apa yang kita ambil daripada hadis ini, masa kita tak banyak. Masa kita ni tak banyak dah untuk kita bersiap sedia balik menemui Allah Rabbul Izzah. Jangan kita lihat dulu perkara kebaikan yang pernah kita buat, tapi lihatlah apa yang kita buat ini mampu tak kita untuk keluar daripada neraka Allah dan untuk kita pijak syurga Allah. Layakkah aku untuk aku dapat cium bau syurga Allah? Kerana ahli syurga ini 500 tahun sebelum dia dapat masuk syurga, dia dah cium dah bau syurga. Itu tanda dia ahli syurga. Tapi kalau kita tak boleh nak cium bau syurga, menandakan kita kena melalui neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingat kat kita tiap-tiap minggu. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang fasik, kata Allah. Apa dia fasik ini? Selalu kita dengar fasik ya, kita macam tak ada heran. Fasik ini kata ulama orang yang mengekalkan dosa besar. Kita alhamdulillah kita tak buat dosa besar. Dan kata ulama fasik ini orang yang mengekalkan dosa kecil. Dia buat dosa kecil, dia tak rasa bersalah pun dengan Allah. Apa yang akan berlaku kepada orang yang fasik? Dia buat dosa, dia tak rasa salah, dia tak rasa yang tu satu dosa,
satu kemurkaan Allah, satu kebencian daripada Allah, apa yang akan berlaku? Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, dia akan masuk neraka Allah. Dan apa yang terjadi orang yang masuk neraka ni, tuan-tuan, neraka ni cerita betul, neraka ni benar, neraka ni tidak ada penipuan dan keraguan dalam dia. Allah cerita dalam Quran. Apa kata Allah? Kullama aradu ay yakhruju minha, orang yang masuk dalam neraka, orang yang dicampakkan dalam neraka, mereka ini berusaha untuk keluar daripada neraka. U'idu fiha. Apa terjadi ketika mereka ni duk rabat dinding api neraka Allah? Mereka ni duk usaha nak keluar daripada neraka Allah. Pasal apa mereka nak keluar? Sebab neraka ni tempat yang paling panas, paling azab, sampai tak ada perkataan untuk kita nilai azabnya neraka Allah. Apa jadi, tuan-tuan? U'idu fiha, malaikat tolak balik. Kita usaha naik rabat, tuan-tuan, nak sampai permukaan api neraka ni, tuan-tuan, sampai ke atas, malaikat tolak balik. Lalu malaikat kata kat kita, Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Malaikat kata, rasakan azab neraka. Masa dalam dunia hang tak percaya. Hang tak percaya. Allah kata neraka tu ada. Siapa buat dosa. Dalam kuliah saya selalu cakap perkara ni. Sampailah kita tak berhenti kata orang lagi. Sampailah kita tak berhenti umpat orang lagi. Sampailah kita tak berhenti maki orang lagi. Sampailah kita tak boleh jadi orang baik. Nak abad mai kat diri saya dan tuan-tuan, Allah ni sungguh baik kat kita. Walaupun mulut kita masih tak berhenti buat jahat, Allah tak azab mulut kita dalam dunia ni. Dia tak bisukan mulut kita dalam dunia. Walaupun mata kita ni tak berhenti tengok perkara yang jahat, orang lain tak tahu tapi Allah tahu. Allah tak butakan mata kita. Walaupun telinga kita masih tak berhenti mendengar perkataan-perkataan yang jahat, Allah tak pekakkan telinga kita. Allah tangguh dulu. Mata hang buat jahat, mulut hang buat jahat, telinga hang buat jahat. Aku tahu. Hang buat jahat seorang-seorang dekat rumah. Aku tahu. Macam mana Allah tahu? Inna Allah sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Kenapa Allah tak bisukan mulut kita, tak butakan mata kita, tak pekakkan telinga kita? Allah tunggu kita datang untuk mengaku segala kesilapan kita kepada Allah. Aku tahu hang tak kuat. Aku tahu hang ni bukannya orang yang kuat untuk buat baik. Aku tunggu hang mau tak datang jumpa aku, bagi tahu kat aku, ya Allah maafkan kesalahan aku. Ya Allah ampunkan dosa mulut aku. Ya Allah ampunkan dosa mata aku. Ya Allah ampunkan dosa telinga aku. Ya Allah ampunkan dosa tangan aku. Ya Allah ampunkan dosa kaki aku. Allah mau kita mengaku di hadapan Allah. Ni yang Allah ajar kita setiap minggu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kita pilih jumpa Allah, apa salah? Saya ada salah, tuan-tuan ada salah.
Apa salahnya kita pergi jumpa Allah 2/3 malam? Kita mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku ni bukan orang baik. Amal aku pun tak banyak, ya Allah. Aku nak bagi cukup sembahyang sunat pun aku tak dapat. Apa salah 2/3 malam yang Allah suruh kita? Allah tunggu suara-suara kita. Pada waktu sahur itu, Allah tunggu suara kita untuk kita mengaduhai dengan Allah, untuk kita minta ampun dengan Allah, untuk kita mengadu semua perkara urusan hidup kita dunia akhirat dengan Allah. Yang tu pun kita tak mampu, tuan-tuan. Macam mana yang kata kita ni orang baik? Kita nak main mengadu dengan Allah yang Allah perintahkan kepada kita. 2/3 malam Allah suruh mengadu, hai, mailah kepada aku, abang semua perkara urusan kehidupan hang kepada aku. Kalau ada hajat, kalau ada dosa, kalau ada apa sekalipun. Yang tu pun kita tak mampu, tuan-tuan. Macam mana kita kata kita orang baik? Macam mana kita kata kita ahli syurga? Rupanya kita sombong dengan diri kita sebenarnya. Sebab itu Allah ingatkan kita. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim. Ha ujung nak tengok. Wahum la yastakbirun. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka boleh sujud dengan Tuhan. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka boleh minta ampun dengan Allah. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka akan mengaduhai dengan Allah. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka akan lemah dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya, tuan-tuan, selama ni kita sombong dengan diri kita. Kita sombong dengan ilmu kita. Kita sombong dengan keturunan kita. Kita sombong dengan amal yang sikit saja. Kita tak boleh nak jadi hamba Allah yang Nabi ajar dekat kita. Riwayat dan kisah yang Sayyidatina Aisyah tegur Sayyidina Nabi ketika Nabi salat sehingga bengkak kakinya. Siti Aisyah kata, sudahlah wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Kau tak maukah tengok aku jadi hamba yang syukur kepada Allah? Aisyah kata, cukuplah Rasulullah semayang dan sampai bengkak kaki. Engkaulah insan yang pertama yang akan masuk syurga. Kenapa buat ibadat sampai tara tu? Rasulullah jawab terlalu singkat untuk kita mengambil satu pengajaran yang besar. Afala akunu 'abdan syakura? Betapa kita ini tidak menjadi orang yang syukur pada Allah. Kita tak ada duit minta dengan Allah. Kita tak ada duit, kita mengaduhai dengan Allah. Ya Allah, aku tak ada duit, rezeki aku sempit, hidup aku susah. Ya Allah, aku dah masalah ni, orang hutang aku tak bayar. Bila kita mengadu dengan Tuhan setiap malam, Ya Allah, aku ni boleh ke masuk syurga Engkau?
Bila kita rasa takut dengan akhirat kita, bila harinya yang kita gelisah tentang kedudukan kita di akhirat, bila masanya kita rasa takut yang kita ini miskin besok di akhirat. Kita miskin dalam dunia takut, tuan-tuan, tapi kita tak pernah pun takut jika kita miskin di akhirat. Jika kita miskin saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuan-tuan, Imam Ghazali pesan dekat kita, bersungguh-sungguh kita buat 4 perkara ni. Pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan kita ambil ringan hubungan kita dengan Tuhan. Siapa, tuan-tuan? Macam manalah kita pergi sekalipun, kita kaya, pangkat kita besar, rumah kita banyak, kita tetap hamba Allah. Ilmu kita banyak tak mana pun, tetap hamba Allah. Tuan-tuan, satu hari saya pergi umrah dengan anak-anak cucu saya, isteri, menantu saya. Kami pergi ramai-ramai. Sewaktu di makam Baqi', saya tunjuk dengan mereka, pasal apa mereka boleh duduk di Baqi'? Tempat mereka orang baik. Hari-hari orang bagi Fatihah. Musim haji daripada pagi sampai besok pagi 24 jam. Orang tak berhenti bagi Fatihah, bagi doa. Tuan-tuan, buat mereka ni orang baik. Saya tanya tuan-tuan, besok kalau kita mati, orang kebumikan kita, kubur yang tempat orang kebumikan kita tu serupa tak dengan Baqi', tuan-tuan? Tak. Saya beritahu dengan anak-anak saya, orang yang boleh duduk tang ni orang baik saya. Sahabat Nabi orang baik, keluarga Nabi orang baik. Hari-hari orang bagi Fatihah, hari-hari orang doa, hari-hari orang bagi salam. Kita besok siapa nak bagi Fatihah kat kita? Masa kita hidup ni, kita harap anak-anak kita. Anak-anak kita tak mau kita, dia mau duit kita. Dia mau tanah kita. Dia mau rumah kita. Masa kita mati, besok dia tak peduli kat kita. Ini kenyataan dia. Masa kita hidup pun dia tak peduli kat kita. Tuan-tuan, janganlah masa hidup dia tak peduli, lepas kita mati pun dia tak peduli. Besok kita tunggu, kita tanya malaikat, tiap-tiap hari tanya kat malaikat, wahai malaikat, mana hadiah daripada anak-anak kami? Malaikat kata tak ada. Kita tengok orang belah non, malaikat hari-hari bagi. Hari-hari malaikat hantar ni daripada anak yang ni, daripada anak ni, daripada anak ni. Anak nombor 1, nombor 2 sampai nombor 7. Kita duduk tengok dia. Hadiah dari anakku mana?
Ada anak kita pun tak semayang. Ada anak kita tak puasa. Ada anak kita yang tak tutup aurat, dia nak tolong kita macam mana? Imam Ghazali pesan, jaga hubungan dengan Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Pasal apa kena jaga hubungan dengan Allah? Wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Al-Imran 132. Bila kita jaga hubungan dengan Allah, Allah bagi kita rahmat. Rahmat ni apa tuan-tuan? Kebaikan. Bila hidup kita dalam rahmat, percayalah mati kita dalam rahmat. Kenapa kita kena jaga hubungan kita dengan Allah? Supaya kita dapat keberkatan. Ini janji Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Dalam satu tempat itu penduduk itu beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan atas mereka itu barakatin minas sama'i wal ardi. Keberkatan. Kalau kita mau keluarga kita berkat, beriman, bertakwa. Mau adik-beradik kita berkat, beriman, bertakwa. Itu yang pertama. Kedua, kita terus kat kita Azan. Terus. Kedua, jaga hubungan kita dengan makhluk. Apa yang kita tak suka, jangan kita buat kat orang. Antara hubungan dengan makhluk yang wajib kita jaga, wahai anak-anak semua, jaga hubungan dengan mak ayah. Selagi mak ayah kita ada, jaga sungguh-sungguh. Saya nak cerita, jaga mak ayah ni memang susah. Pernah dengar tak cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ni tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi Nabi kenal Uwais Al-Qarni. Macam mana Nabi boleh kenal Uwais Al-Qarni? Keberkatan amalan Uwais Al-Qarni jaga mak dia. Ada anak-anak kata, Ustaz, susah jaga mak, jaga pak yang dah tua ni. Memang susah. Sebab kami ni kembali kepada budak balik. Telinga tak apa nak dengar. Makan pun dah mula nak pilih itu, nak pilih ini. Yang ni tak mau, yang ni suka. Dulu kami suka lah, kami tak suka dah. Sebab apa? Sebab jalan itulah yang akan menjadikan pintu syurga itu terbuka luas bagi seorang anak. Kerana kesabaran itulah modal kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah sebagai seorang anak. Dan malam ini saya ingin berpesan kepada ibu dan ayah. Kita tunaikan juga hak anak-anak kita. Janganlah kita sombong tempat seorang ibu dan tempat seorang ayah. Maka hendaklah kita ini ada bertolak ansur kepada anak-anak kita. Mereka ini sebenarnya mereka pun tak kuat. Mereka lemah. Maka setiap kesalahan mereka dan kecil hati kita. Hari ini saya seru seluruh ayah-ayah dan ibu-ibu. Tolonglah ampunkan dosa anak-anak kita semuanya. Semalam saya mengajar di Masjid Hashim Yahya. Sebelum saya masuk masjid, tuan-tuan, saya pergi tanah perkuburan. Saya tanya dengan setiausaha masjid. Saya kata, pasal apa satu kubur ni banyak batu nisan? Dia kata, yang ni keluarga Ustaz. Banyak lapis, dia kata. Dalam hati saya kata apa?
Kalau dalam dunia ni kita mau dikebumikan dengan adik-beradik kita, kita tak mau pisah dengan adik-beradik kita. Kita tak mau pisah dengan anak kita. Wahai ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita tak maafkan dosa anak-anak kita, mereka besok di akhirat, mereka tak boleh duduk dengan kita. Wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah, nak maafkan orang ni memang susah. Tapi Allah sebut dalam Quran, wal afina 'anil nas. Memaafkan dosa manusia ini adalah sebagai salah satu tanda ahli syurga, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita sayangkan anak kita, sebelum kita hembuskan nafas yang terakhir, sebelum kita tutup mata kita, maka kita berkatalah kepada Allah Rabbul Izzah, ya Allah, mulai hari ini aku ampunkan semua dosa anak-anak aku. Walaupun aku tahu mengampunkan dosa mereka satu kesusahan dan kesakitan dalam hati ini, ya Allah, tetapi aku lakukan ini kerana aku mengikut perintah Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Kerana apa? Kerana Engkau menjanjikan kepada orang yang wal afina 'anil nas, orang yang boleh ampunkan kesalahan orang lain dalam keadaan yang ikhlas, maka Engkau menjanjikan kepada kami adalah syurga Engkau. Ya Allah, kami mahu berita gembira itu yang telah Engkau sampaikan dan telah Engkau wahyukan kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ni peluang kita nak masuk syurga. Saya seru malam ni pada ibu-ibu, ayah-ayah semua. Saya pun dah jadi ayah, saya pun dah jadi tok wan. Tuan-tuan, kita bila umur kita menuju kepada umur tua ni, kadang-kadang kita suka kecil hati. Dulu kita ingat mak kita, pak kita cakap lain, dia dengar lain. Kita tak kata pun. Lah, bila kita sampai umur tu, tuan-tuan, kita lalu zaman tu. Kadang-kadang anak kita cakap lain, kita dengar lain. Kita dengar macam dia kata kita. Walhal tak pun, tuan-tuan, kita salah dengar. Telinga kita telah kembali kepada telinga yang mula tak dengar. Mata kita mula tak nampak, badan kita dah mula uzur, kita dah mula tak larat, kita dah mula tak upaya, bermakna tanda kita dah hampir untuk kembali kepada Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jaga hubungan kita dengan manusia. Kalau cari kawan, kalau cari sahabat, carilah sahabat yang bila dia duduk dengan kita, dia selalu ingatkan kita tentang Allah. Dia selalu cerita kat kita tentang Allah. Allah tak suka macam ni. Kalau kita buat macam ni, kita ni dah lama dah duk hulu hala. Kita baliklah pada Allah. Dunia pun dah tak lama. Kita tengok dunia perang sana, perang sini. Apa yang duk dalam hadis dah mula berlaku sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan, ginilah. Saya dulu, masa saya muda, saya kata, aku tak dan kot. Apa yang Tok Guru kata ni, tak dan kot sampai masa tu. Tapi tuan-tuan, ketika hadis-hadis ini zahir, kita masih hidup. Ketika hadis ni zahir, tuan-tuan, hadis-hadis akhir zaman ini zahir, Allah masih hidup dengan kita, dan kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita ada kawan, cari kawan yang ketika kita bersama dia, dia menceritakan tentang Allah.
ketika dia bersama Allah, dia ceritakan tentang kita. Cari kawan macam ni. Bila kita duduk dengan dia, dia ingatkan kita. Ketika dia bersama Allah, dia bangun 2-3 malam, dia sebut nama kita depan Tuhan. Ya Allah, aku ada kawan nama dia macam ni, macam ni, macam ni. Tolonglah berkatkan hidup dia. Tolonglah masukkan dia dalam syurga, ya Allah. Dia sebut nama kita, tuan-tuan. Inilah kawan yang baik. Inilah sahabat yang baik. Apa kata ulama? Kalau kita cari kawan, carilah kawan ketika kita melihat wajahnya, boleh mengingatkan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Bila kita tengok rupa dia, kita tengok wajah dia, kita teringin nak buat baik. Carilah orang macam ni, tuan-tuan, supaya kita selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jangan cari kawan kita sampai lah, tuan-tuan, kita duk pelikih orang, rata sana, pelikih sini. Tuan-tuan, masa bila kita pelikih diri kita, kita duk kata orang, duk hina orang, duk cari salah orang. Bila masa, hari bila kita cari salah kita, aku salah ya Allah, aku masih tak betul ya Allah, aku masih jahat ya Allah. Tuan-tuan, kita tak sedar. Masa kita bodoh dulu, kita tak pandai pun nak cari salah orang. Tapi bila Allah bagi kita sikit saja ilmu, kita dah cari salah orang. Orang salah, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Padahal Imam Ghazali kata, kita ni kena lama mengaji, kena sedar salah kita, bukan sedar salah orang. Satu hari orang bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, siapa orang paling baik? Siti Aisyah kata, dia selalu rasa diri dia salah. Ini orang paling baik. Orang paling jahat ketika dia tak pernah sedar yang dia salah. Dia kata dia betul saja. Jaga ni, tuan-tuan. Kita sebenarnya banyak buat salah. Kita banyak buat salah dengan Allah tapi kita tak sedar. Tuan-tuan, apa kata Imam Ghazali yang ketiga? 8.30 saya nak berhenti ya, tuan-tuan. Maka kata Imam Ghazali, jadikan ilmu yang kita duk mengaji, kita duk belajar ni, semakin kita mengaji, hati kita semakin bersih dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu alaniyah wal iman fil qalb, thumma yushiru biyadihi ila sadrihi, at-taqwa hahuna. Hadis ini riwayat Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Islam itu nyata, terang. Iman duk dalam hati. Kemudian Rasulullah pegang dada. Rasulullah kata, at-taqwa hahuna. 2 kali Rasulullah sebut. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa duduk sini, Nabi kata. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, ilmu yang manfaat ni, semakin kita mengaji, kita makin takut dengan Allah. Ini tanda ilmu manfaat. Semakin kita mengaji, kita makin takut dengan dia. Makin takut dengan dia. Bukan kita makin belagak dengan dia. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya, masa kita bodoh dulu, kita tak pandai bodoh ke orang. Tapi bila kita ada ilmu sikit, kita mula bodoh ke orang. Sama juga, masa kita miskin dulu, kita tak pandai miskin ke orang. Tapi bila kita ada duit sikit, kita kaya sikit, dah rata sikit, kita mula rasa orang tu miskin, orang ni miskin. Tuan-tuan, kita lupa. Besok kita balik, kita bodoh. Kita balik, kita miskin balik. Tapi hantar jenazah orang, apa dia bawa? Satu ilmu pun dia tak bawa. Satu harta pun dia tak bawa. Pangkat pun dia tak bawa, tuan-tuan.
Apa pun dia tak apa. Masa itu buat asal, balik asil. Kita kembali kepada asal kita. Bodoh, miskin. Kita tak ada daya upaya. Mandi pun tak larat, orang mandikan kita. Nak pakai baju, tak larat, orang pakaikan baju kita. Kita minta tolong orang. Masa tu tuan-tuan, kata ulama kata apa? Pelan-pelan. Kita nak kapankan mayat pelan-pelan. Pasal apa pelan-pelan? Kita dengar kata mayat ni sakit. Kalau kita berkuat dengan dia, berkerah dengan dia, dia sakit. Sakit apa? Sakitnya kerana seluruh urat-urat yang ada di tubuhnya putus, kata ulama. Saat roh ini dicabut daripada jasad, seluruh urat-urat ini putih, kata ulama. Sakitnya. Dia tahan sakitnya sakaratul maut. Maka Nabi kata, sakitnya sakaratul maut itu sebanyak mana kita sayang kat dunia ni. Lagi kuat kita sayang, lagi sakit kita mati. Lagi kuat kita cinta, lagi sakit kita mati. Yang terakhir tuan-tuan, apa kata Imam Ghazali yang kita kena buat? Imam Ghazali kata, zuhudlah dengan dunia. Zuhud ni apa tuan-tuan? Yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, izahad fid dunya yuhibbakallah wa zahad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zuhudlah pada dunia, nescaya Allah sayang. Zuhudlah apa yang ada pada sisi manusia, ti manusia sayang. Zuhud ni tuan-tuan, Sufyan As-Suri dia kata apa? Jangan panjang angan-angan. Ni orang zuhud. Tapi Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Habis ni saya berhenti. Kenapa elok zuhud ni tuan-tuan? Bila kita ada sifat zuhud, kita tak tamak dengan dunia. Bila kita ada sifat zuhud, apa yang ada pada tangan manusia, kita diangkat sifat dengki. Kita diangkat sifat hasad. Kenapa? Hasad ni kalau ada kita dengan orang, kita hasad dengan orang, kita dengki dengan orang, seluruh amal saleh kita habis. Allah hapuskan semua dia. Hadis ni ada sahih tentu. Orang dengki, orang hasad ni amalannya terbakar seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Habis semua. Kalau dalam hidup ni berapa kali kita hasad dengan orang, kita dengki dengan orang, banyak itulah yang dah terbakar amal saleh kita. Kalau umur kita 30 tahun kita duduk dengki dengan orang, orang ni dapat pangkat dengki, orang ni dapat harta dengki. Itu kata ulama, orang dengki, orang hasad ni orang yang tak percaya dengan qada dan qadar bab rezeki orang. Rezeki ni Allah dah bagi dah, masing-masing dah ada. Kenapa kita tak percaya? Bahagian kita dah ada, bahagian orang lain dah ada. Sebab itu disuruh kita ni zuhud. Bila kita zuhud, maka Allah sayang. Bila kita zuhud, apa yang ada pada sisi manusia, orang akan sayang. Sebab kita tak berdengki dengan orang, tak hasad dengan orang. Inilah orang mukmin, tuan-tuan. Sifat orang mukmin, ketika dia duduk dengan mukmin yang lain, orang rasa aman dengan kita. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, zuhud ni ada 3 tanda. Satu, reta dunia yang ada kat dia, ada pun tak ada apa kat hati dia, tak ada pun tak ada apa kat hati dia. Ni orang zuhud. Kedua, tanda orang zuhud, kata Imam Ghazali dalam Ihya, orang puji dia pun tak ada apa, orang maki dia pun tak ada apa. Orang kata kat kita pun tak ada apa. Orang puji kat kita pun tak ada apa. Ni orang zuhud. 3, yang ni susah. Apa dia kata Imam Ghazali? Orang yang zuhud tu tanda dia senang dengan Allah. Macam mana? Apa tanda dia senang dengan Allah? Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dikurniakan kepada dia halwatu ta'ah, iaitu kemanisan dalam buat baik. Dia duduk dalam masjid, dia rasa seronok.
Dia baca Quran, dia rasa seronok. Dia zikir tengah malam, dia rasa seronok. Ya, dia selawat, dia rasa seronok. Dia rasa suka. Tanya, ni masih lagi bulan Maulid. Berapa banyak, apa ribu kita selawat kat Nabi. Ataupun kita lupa dah Nabi kita. Habis program belarak, habis, tak ada apa. Tuan-tuan, saya nak malam ni, saya tanya yang ni, betul saya nak tutup. Masa Nabi hidup, Nabi ni tak pernah lupa kat kita. Sebelum kita lahir lagi, Nabi sebut pasal kita. Nabi sebut tentang umat akhir zaman. Nabi cerita pasal kita pada sahabat-sahabat. Saya nak cerita macam ni. Masa Nabi hidup, Nabi ingat kat kita. Yang saya nak tanya, kita ingat tak kat Nabi itu? Bila kita ingat kat dia? Hari ini, bila kita ingat kat dia? Satu hari, Rasulullah doakan Aisyah. Ya Aisyah, aku doakan keampunan untuk kau. Kemudian Rasulullah beritahu dengan Aisyah, bahasa kita mudah. Anak tahu tak, dia kata. Tiap-tiap waktu Nabi kata, aku minta ampun untuk seluruh umat itu. Ni tanda dia, Nabi ingat kita. Tuan-tuan, kita tanya, pasal apa sampailah semua orang sayang kat Nabi? Kalau pergi Madinah, semua orang nak pergi makam Nabi. Orang kalau pergi sana kan, dia tak dapat pergi Mekah tak apa, dia tak kalat. Tapi kalau dia tak dapat pergi Madinah, dia rasa kalat sangat dalam hidup ni. Pasal apa, tuan-tuan? Yang semua orang nak pergi makam Nabi, nak pergi tengok makam Nabi. Pasal apa? Ni yang satu perkara yang kita tak ada. Nabi tinggal kat kita kasih sayang. Dan kasih sayang itu kita tak mampu balas. Kasih sayang itu kita tak mampu balas. Tak mampu balas. Tak mampu balas. Jadi tuan-tuan, kita ni dah pergi jauh dah sebenarnya. Saya pesan kat diri saya, isteri saya, anak-anak, jomlah kita balik ke pangkal jalan. Kita kembali kepada Allah dan kita belajar untuk sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf. Setakat ni yang saya mampu untuk saya isi program ni. Saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim, saya tak ada ilmu apa. Ini yang saya mampu nak saya tinggalkan pesanan untuk diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan jika dan ini ada perkara amal yang salah dalam diri saya dan hidup saya harap Allah terima. Mudah-mudahan ia boleh menjadi bekal untuk kita balik menemui Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, keluarga saya, agar kami dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Yang tu saja permintaan saya untuk ahli qaryah Masjid Al-Hitam, Masjid Al-Qadri Al-Hitam ini. Itu saja permintaan saya pada semua orang yang hadir. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami, kami angkatkan kedua tangan kami, ya Allah. Kami mohon ampun kepada Engkau atas semua kesalahan kami. Kami minta maaf dan kami mohon
Kau maafkan segala kesilapan kami dalam hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dalam bulan Maulid yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, kami mohon maaf jika kami telah melupakan akan junjungan kekasih kami Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon tolonglah kurniakan atas kami semua yang hadir pada malam ini dan keluarga kami, ya Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak mampu untuk kami buktikan kasih kami dan cinta kami kepada Sayyidina Rasul seperti mana sahabat-sahabat yang telah menunjukkan dan membuktikan kasih mereka kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Arhamar Rahimin. Tapi kami mohon, ya Allah, agar kami dikurniakan juga syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, di yaumil akhirah. Ya Allah, tolonglah barakahkan majlis kami, barakahkanlah hidup kami dan keluarga kami, anak-anak kami, ya Arhamar Rahimin, dan kurniakan atas kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.